Hello, hai. Selamat datang. Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Kita kembali lagi. Hari ni servis bertukar tangan. Ya, selalunya Tuan Amirul yang akan jadi speaker. Hari ni saya pula yang akan jadi speaker. Dan Tuan Amirul pula akan jadi panel kita. Panel jemputan. InsyaAllah kita hari ni, okey. Sebelum tu, siapa-siapa yang tengah menonton ni, saya ucapkan selamat datang ke program Buah Mula. So, hari ni kita akan membincangkan pasal topik mengenai SPM. Ya, baru-baru ni pun kita tahu sekarang ni keputusan SPM baru saja diumumkan. So, hari ni kita nak buat perbincangan sikit lah mengenai SPM. So, tajuk hari ni ialah SPM bukan pengakhiran. Kita ada jemput speaker-speaker kita yang ada hari ni. Saya rasa hari ni buat kali pertama kita ada speaker kita, ada panel kita ada 3 ya. Selalu ada 2, ada 1. Hari ni kita jemput 3 untuk membincangkan topik pasal SPM. Okey, saya nak jemputlah naik kita punya panelis. Kita ada Encik Roslan daripada Al-Falah. Kita ada Ustaz Zofran macam biasa dari Islah Training and Consultancy. Dan kita juga ada kita punya tuan lawyer Amirul Ramli, Peguam MAP. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat je. Dengar? Boleh. Alhamdulillah. Line clear kan? Ustaz Line line clear Ustaz? saya boleh dengar. Saya boleh dengar apa Labu cakap. Labu boleh dengar ke apa yang saya cakap? Sampai ke tak? Dengar Encik. Tengok dia punya live pun jelas. Line clear ya. So hari ni kita membincangkan topik mengenai SPM. SPM ni ramai orang yang fikir ini adalah satu pengakhiran dari segi pembelajaran. Actually tak semestinya pun kalau SPM ni. Mungkin kita terus kepada kita punya soalan. Mungkin Ustaz ataupun Encik Roslan boleh bagi apa-apa idea ataupun pendapat. Adakah SPM ni penentu untuk masa hadapan kita? Saya macam penentu untuk kerjaya ke, penentu untuk kehidupan ke. Mungkin Ustaz boleh bagi pendapat sikit. Hello Ustaz? Dengar ke Ustaz? Oh, nampaknya Ustaz tak tak steady malam ni. Tapi dengar Line Ustaz. tak apa jelas Labu. Dia putus-putus lah. Ustaz boleh dengar ke? Tapi suara Ustaz klik tadi tu dengar. Suara klik apa? Klik mouse. Okey, better kita Encik ada ni ke? Ustaz okey Ustaz? Suara Labu sekat-sekat tadi. Sekarang nampak macam okey sikit lah. Okey. Tak apa, teruskan. Mungkin Encik boleh bagi pendapat ke apa Encik? Soalan tu kepada saya ke pada Cik Lan? Sampai tahu Ustaz boleh dulu Ustaz. Okey, Cik Lan dulu, silakan. Sorry, saya tak tahu dengar soalan sebab dia putus-putus. Jadi apa yang soalan tadi? Saya bagi dekat ruangan ni. Soalannya adakah SPM ni adalah penentu masa hadapan akan datang, masa hadapan kita lah, dari segi kehidupan ke pembelajaran. Macam mana Cik rasa SPM ni adalah segala-galanya? Macam tu lah. Ya. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih pertama sekali bagi benda ni. Topiknya berkenaan dengan SPM Jadi soalannya tadi, adakah SPM penentu masa hadapan remaja-remaja yang baru sudah SPM ni? Sebenarnya SPM ni memang penentu masa depan. Sebabnya daripada pelajar-pelajar yang seramai berapa ribu tu yang ambil SPM tahun ni, lebih kurang 400,000 ada antara pelajar-pelajar ni yang mungkin akan pergi ke institusi pengajian tinggi, ada yang kemungkinan tak dapat masuk institusi pengajian tinggi.
Jadi di situlah penentunya. Di SPM ni akan menentukan ke mana anak-anak muda ni akan pergi masa depan. Jadi dia sama ada dia kalau dia tak dapat masuk institusi pengajian tinggi, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Memang dia jadi penentu masa depan. Ini cut off point dia lah kan. Sebab tu Okay, bagi kalau saya SPM ni sangat-sangat penting bagi anak-anak muda. dia macam SPM ni permulaan. Itu jawapan saya kalau lah. macam Jawapan ringkas kalau saya. Cik, dengar suara saya kah? Hello. Saya macam Cik Dan terputus. Kalau macam saya pula, saya rasa untuk SPM ni adalah permulaan untuk saya punya bina career. Macam tu lah SPM. Sebab dulu macam saya pun terfikir juga SPM ni adalah penentu untuk kehidupan saya. Let's say macam habis SPM saya terus bebas. Tapi sebenarnya SPM tu adalah baru permulaan saya untuk saya mulakan career saya. Dan saya punya terputus kan? Saya masuk guna line lain. Okey. Okey kot. Okay, Ustaz. So tadi macam saya cakap, macam SPM ni untuk bagi saya ialah permulaan untuk kehidupan baru saya, yang let's say macam saya dah bebas daripada parents, and then saya dah boleh buat keputusan sendiri, and then saya pun dah boleh pergi sambung pembelajaran. Itu mungkin mungkin pada pendapat saya pada mulanya mungkin adalah penentu, tapi untuk penentu permulaan untuk kehidupan kita seterusnya. Kalau Ustaz macam mana Ustaz? Adakah SPM ni penentu kita punya masa hadapan kita? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah. Ke mana? Assalamualaikum lah. Aku kena masuk cover sebab tengok dah tak ada panel. Panel pun pakai hilang ke apa? Tak buka spek dulu. Hari ni live tak berapa cantik kan semua. Hari Sabtu kot. Awak line busy Mungkin. Kita pun tak stable tadi. Agak terputus-putus. Okey. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Line kita selalu buat siang kan, sekali malam ni dia punya cabaran lain sikit, tapi tak apa. Balik pada soalan, SPM ni adakah penentu masa depan akan datang? Ada dua jawapan. Yang pertama ya, dan yang kedua tidak. Maksudnya ada dari sudut positif, dari sudut negatif. Dari sudut positifnya, ya, SPM ni adalah penentu masa depan. Jika seorang itu betul-betul fokus, ambil manfaat, khususnya bagi pelajar lah, dan juga ibu bapa yang ada anak-anak yang sedang sama ada telah selesai SPM ataupun sedang tahun ni ambil SPM ataupun pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi SPM ni satu benda yang positif, yang perlu diberi penekanan, perlu diberi perhatian, kerana dia adalah ujian yang terakhir bagi seorang itu untuk sebelum dia keluar daripada peringkat persekolahan. Jadi segala rekod dari sudut kejayaan dia, dari sudut akademik, dari sudut sahsiah dan sebagainya, semua ada dalam sistem persekolahan. Dalam saya sama, SPM juga memberi kredit lah kepada dia untuk dia pergi, sama ada nak pilih bidang sains, sastra, aliran agama dan aliran-aliran yang lain. Seterusnya jawapannya ialah tidak. Jadi jawapannya ya, yang ni jawapannya tidak, iaitu SPM ni tidaklah semestinya menentukan apa yang akan berlaku pada masa depan, kerana ia adalah satu permulaan. Ia adalah salah satu ujian kepada seorang pelajar untuk melihat sejauh mana kemampuan dia dari sudut akademik semata-mata. Adapun kemahiran lain, kemahiran seperti kepimpinan, kemahiran dari sudut keusahawanan dan sebagainya, tidak ada satu
penilaian di situ. Jadi dia lebih kepada penilaian uh, kertas sahajalah. Pun begitu, jika pelajar ini kalau tak bagus dalam peperiksaan SPM, dia boleh ulang. Sebagaimana ada satu filem yang telah diubah sesuai skrip dia yang kata P. Ramlee itu gagal SPM kan. Dia boleh ulang, dia boleh ambil paper Julai. Jadi itu satu benda yang positif lah. Dia boleh ambil repeat paper, peperiksaan ulangan dan sebagainya. Jadi pada saya kedua-dua ada jawapan yang boleh kita manfaatkan dari sudut positif maupun yang negatifnya. Dari sudut positif, kita lihat pelajar tu fokus, berusaha untuk capai apa yang dia nak. Dari sudut SPM bukan penentu masa depan, dia nampak macam negatif tapi sebenarnya ia juga positif. Supaya pelajar tu walaupun dia tak berapa baik result dia dalam SPM, dia boleh ubah, dia boleh usaha lagi ke arah yang akan datang, sebagaimana dia boleh ambil peringkat sijil selepas SPM tu kan, peringkat sebelum diploma, sijil ataupun diploma, STPM, dia boleh STPM. teruskan. STPM. STPM, dia boleh perbaiki lagi dalam masa dia menyambung pengajian di peringkat ijazah dan sebagainya. Itu permulaannya lah. Masih lah Bu. Ustaz. Kira macam ada dua pendapat juga. Dia adalah penentu dan juga bukan penentu segala-galanya. Maksudnya kalau kita tak berjaya, kita takkan berjaya selama-lamanya. Kalau kita berjaya, kita berjaya selama-lamanya. Ya. Benda-benda situ rasanya boleh diubah sebenarnya. Macam Ustaz cakap tadi, kalau dia gagal kali pertama, boleh ulang untuk kali kedua pula. So macam kalau untuk lepasan SPM ni, dia ada sikit kekeliruan. Saya macam nak pilih apa sebenarnya yang dia minat, apa ada Bidang. betul-betul bidang dia, apa bidang yang dia perlu sambung. Macam kalau saya ambil aliran sains. Hello. Okay. Okay, clear. Saya nak adjust kamera sekejap. Saya dengar suara saya 2 kali. Start maybe dia on tu. Speaker. Sekejap, saya nak adjust kamera sekejap. Line very bad today. Oh. Alhamdulillah. Sampai saya okey je. Tapi Okey. Cepat je. Line saya. ada saya dengar dah bersuara. Suara siapa? Suara saya ke? Suara. Saya punya suara. Tapi saya terus sekarang dah okey. Okey. Okey, macam tadi saya cerita pasal pemilihan untuk sambung belajar. Maksud kalau orang yang cemerlang, of course lah dia akan pilih sambung belajar. Kalau macam mana kita nak pilih course yang kita nak tu, ataupun macam mana kita nak discover apa sebenarnya yang kita nak. Kalau Mirul boleh ni? Sorry? Cerita pasal macam mana kita nak tahu Discover apa yang course. kita nak. Discover course tu. Okay. Kalau macam ambil lawyer, macam mana boleh discover waktu SPM tu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemput. Saya jemput ke? Siapa jemput saya? Tak ingat lah. Servis bertukar tangan. Tutup mic. Okay, kalau tengok pada Discover waktu SPM, saya ambil science stream, which is kita memang target nak jadi doktor. Tapi sebabkan terlalu banyak honeymoon, sebab PMR saya excellent, dan saya dapat science stream. Tapi kita dok anggap benda tu honeymoon, kita lost all the way tu sampai last kita lost. Kalau siapa-siapa yang ambil SPM sekarang ni, better kalau you ambil science stream whatever ke, bio, kimia, fizik, you better faham betul-betul. You takkan boleh tunggu exam bulan keempat lah baru nak revise and baru nak buat revision. Sekali you dah tinggal, then gone. Macam saya lah, lagipun macam saya bukannya student yang tidak still, kalau tidak
ilmu boleh masuk tak kan, kita kena pulun. Masa tu kita tak tahu, duk ingat dengan result yang PMR tu kita boleh score juga di waktu SPM. So di waktu SPM saya memang kita minat about the doctors, keluar maybe nak jadi doktor, tapi the problem is masa tu kita tak nampak secara realitinya. Kita tak nampak, kita tak kenal mana-mana doktor. Maybe kalau ada mak ayah doktor, easy. Kalau ada pak lang, mak lang doktor, easy. Macam saya tak ada. So kita sebut saja, tapi dia hanya imajinasi saja. And then during that time pun tak ada macam Netflix, tak ada macam YouTube yang boleh tunjuk maybe series macam CSI ke and forensik, tak ada benda tu. So maybe masa tu kita pun tak carilah, and sebab tak ada orang kata apa, motivate untuk ke arah tu. So waktu tu hanya dia duduk dalam otak saja, tapi kita tak boleh nak capai, dan kita pun slow dah tak belajar lah whatever. Then my SPM kantoi, memang cangkui lah. All the result yang fizik, bio, kimia, admat semua tak ada langsung kredit. Even admat langsung tak masuk dalam sijil saya lah, sebab dia dapat 9. So untuk saya nak apply ke subjek sains di universiti, satu pun tak boleh. Semua tak boleh. You maybe boleh apply for sastra, whatever you boleh. Tapi bila kita tengok borang UPU, I think during that time 2007 semua hard copy kot. So bila ada hard copy, kita tengok semua tak boleh apply. So saya kata masa tu habis lah, memang tak ada masa depan lah. And cuma decision yang kata nak buat law hanyalah datang apabila saya duduk di Form 6 saja. Dah semua kita tak boleh masuk, dan kita frustrated tengok kawan-kawan masuk U, and kita duk still pakai baju sekolah. I think now dah I think Form 6 tak pakai baju sekolah dah, even lah sekarang buat online kan. So dia rasa macam rendah diri tu dah terlalu bawah sangat lah. Kesian tu masa tu. It's not about myself, tapi mak dengan abah hak tu paling sedih. And sebab orang kata masuk Form 6 ni, mereka tak mau main hebat depan muka. Kalau main hebat depan muka saya, membawa penendang lah. Sebab mereka pergi hebat kat mak ayah kan. Budak Form 6 ni mana ada kerja. Kau ajak kalau time tu tahu buku ya. So bila kita dah duduk dalam keadaan tersepit, masuk di Form 6 tu, saya ingat nak ambil subjek yang ada sains. Maksudnya kelas sains yang ada fizik, bio, kimia, tapi yang Form 6 punya lah. So ambil semua. Dr. Melina boleh buat, kita boleh buat lah kononnya kan. So aku ambil yang Form 6 yang sastra, and then plus dengan yang sains, sebab nak ligan balik cita-cita yang di doktor tu. So pergi jumpa kaunselor, Cikgu Faleha, aku ingat lagi dia bagi tahu. Dia bagi tahu macam ni dia kata kadang-kadang apa yang kamu nak tu kamu tak akan dapat, tapi yang second yang kamu dapat tu selalunya bagi hidup kamu yang lagi bagus. Lepas tu aku withdraw lah, tak ambil subjek sains apa semua, aku follow sastra. So bila follow sastra tu, the thoughts yang duk attack, apa kerja yang akan ada, then apa course yang nak ambil, and then slowly lah build up balik, jumpa balik cikgu apa semua. Dan masa tu baru dapat discover yang subjek yang aku ambil waktu tu, sastra ada perniagaan, ada pengajian am, sejarah, ekonomi. Okay, so 4 subjek ni you boleh pursue untuk ambil degree law. So masa tahu kata nak ambil degree law tu, terpaksa pula nak kena minat pasal degree law tu, dan memandangkan masa tu baru nak start. Maksudnya ada cyber cafe yang kita boleh print apa semua yang elok. Sungai Petani quite lambat lah. So dia dah tak ada macam dulu, tak ada series. So sekarang ni maybe dah ada series lah apa semua. Saya check pula you mana yang nak ambil law kan. Saya target mula-mula nak ambil Lincoln, which is saya dah hantar semua macam application waktu dah result dah keluar. So saya hantar application, memang dapat. Dia kata you just apply whatever, all the scholarship you boleh dapat daripada ni, tapi orang tua tak bagi, so tak pergi. So tapi during that time pun saya dah target untuk UKM. Then waktu UKM tu, kalau nak betul-betul minat ni baru betul saya tahu saya apply visualization tu, subconscious tu, print logo UKM tu, lekat kat buku ekonomi, dekat file yang berkaitan dengan subjek tu. Lekat kat situ, tulis pula ekonomi dapat berapa 4 flat, and then sejarah dapat berapa 4 flat, then dapat berapa. So at the end result tu 4 flat. Kena print gambar logo, lekat kat situ. Bukan setakat print gambar logo, print gambar kereta, print, I think masa tu Toyota Wish ke. Saya masa tu minat Toyota Wish, so saya print gambar Toyota Wish lah, and saya print logo UKM. Then kalau untuk subjek law, kalau nak minat, memang saya kena cari lawyer, which is dia tak entertain lah kan, sibuk. So saya kata tak apalah kan. Cuma waktu tu memang nak masuk degree law sangat-sangat. Kita tahu result
nak kena dapat berapa, MUET nak kena dapat berapa, and during my time nak apply ke UKM tak ada interview lagi. So alhamdulillah memang dapat untuk degree law tu. Memang kalau kata you apply kat masa USPM, you akan dapat lah kalau you fokus betul-betul, sama macam saya buat di Fonsik. So masa Fonsik senang, semua pulun, even sekolah pula, even hujan pun pergi sekolah hujan, lepas tu berhenti, masuk, tukar baju, masuk kelas. Lambat pun tak apa, janji masuk kelas. Tuition tak ada kata memang pergi selalu lah. And fokus tu, saya rasa waktu study tu yang paling penting. Dan masa tu baru you boleh shift. You kena cari apa yang you minat dulu. Then you kena cari, kalau you ada orang yang you kenal, you kena pergi tanya dia. Then kalau you minat doktor, then how doktor punya kerja, okay kau. Saya rasa dulu saya dah buat dah buah mula nombor 1 kot pasal kerjaya doktor. Then you tengok balik video tu. And kalau you minat apa engineer, then you tengok balik. Kalau you minat lawyer, you boleh tanya saya, tak ada masalah, saya boleh bagi, no problem. So dia, kalau you minat, you kena carilah. Yang tu sajalah. Mirul, nak tanya Mirul. Tadi Mirul cakap pasal belajar science stream, tapi tiba-tiba jadi lawyer. Tak ada rasa merugikan masa ke macam tu? Itu soalan yang mungkin orang ramai tanya. Okay. Tak ada siapa tanya apa yang tanya. tak betul, sebab ada macam contoh macam aku kan. Aku belajar IT tapi sambung kerja berniaga. Tak rasa macam apa yang belajar tu rugi ke macam mana? Bukan, sebab aku SPM aku yang gagal. Tak, SPM tu lah maksud aku. Belajar science stream tapi sambung lawyer. Tak ada rasa macam merugikan masa belajar sains ke macam tu. Bukan, Labu. SPM aku science stream. Aku tak boleh masuk U. Aku masuk ambil STPM. Then during STPM tu ya aku ambil sastra. Then daripada sastra tu ya aku tahu aku kena ambil law. Yang tu dia punya, bukan ya daripada SPM aku lompat. Tak boleh. Kalau daripada SPM aku kena masuk asasi whatever. Asasi budak 9A 8A banyak Macam aku tak lepas, aku 2A lah. Tapi 2A pun kira keputusan yang agak cemerlang. Belah lah kata belah, aku tak mau lah ya. Kira macam good lah. Saya ada kalau masa SPM aku nak jadi doktor, so tak dapat lah. Nak ambil subjek sains di universiti tak dapat. Okay. Tak rugi. Aku rasa tak rugi. Aku rasa STPM bagi aku kenangan yang mengajak berapa benda susah jangan buat tak tahu, kena ambil tahu. Ada STPM ajak aku macam mana aku pulun. Memang pulun gila-gila punya. Tak sangka aku pun boleh pulun lah. Sebab aku kan budak genius, payah kena belajar. Okay, teruskan. Kalau macam Cik Roslan ke Ustaz ke, ada tak macam rasa macam apa yang kita belajar, contoh macam belajar benda lain tapi kerja benda lain. Itu macam mana? Kira macam mic Encik kot. Mic. Sekejap, saya Tanya Ustaz dulu. Ustaz. Saya tanya Ustaz dulu. Ustaz, macam mana tu Ustaz? Mic Ustaz. Okey, secara ringkasnya saya lihat berkenaan dengan dulu belajar lain, lepas tu kerja di tempat lain, lebih kurang macam itulah. Betul. Dulu kelas biasa, lepas tu sambung kerja dalam bidang sains atau bidang IT. Sebenarnya itu tidaklah menjadi satu kesalahan ataupun satu benda yang salah ataupun satu benda yang tak bagus untuk dibuat, kerana contohnya seorang tu belajar dalam bidang katalah macam Labu tadi kan, bidang IT. Kemudian kerjayanya dalam bidang perniagaan, bisnes, keusahawanan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kita belajar dahulu adalah salah satu kesinambungan ataupun jambatan untuk kita dapatkan ruang yang lebih baik dengan adanya ilmu yang telah kita belajar semasa diploma ataupun sijil ataupun degree. Kemudian kita nak lompat dalam bidang kerjaya tu sebenarnya satu benda yang tak perlulah kita katakan okey, orang ni dalam bidang IT dia kena kerja dalam bidang IT sahaja. Itu adalah pandangan ortodoks lah ataupun pandangan yang lama. Sekarang ni dia kena versatile, dia kena fleksibel, dia kena berani untuk menghadapi cabaran yang sememangnya luar biasa sebagaimana dalam suasana pandemik ini.
Jadi soalan saya gabung soalan 2 dengan 3 tu sebab lebih kurang sama. Yang Boleh. mengenai karier belajar lain, kerja lain merugikan masa. Ada 2 juga jawapan. Senang, kita bagi 2. Yang pertama, ia rugi kepada orang yang fikir negatif. Orang yang rasa alah dulu belajar bidang bidang lain, tiba-tiba kena masuk dalam bidang bisnes yang aku tak tahu apa, yang tak ada info, tak ada siapa tunjuk ajar dan sebagainya, menyebabkan dia terpaksa terjun dalam lautan yang agak luas. Jadi orang yang fikir negatif ni, kita letak dalam bidang apa pun dia akan fikir negatif. Kita fokus kepada orang yang melihat dalam suasana yang lebih positif, iaitu apa sahaja bidang yang dia pilih, walaupun berlainan dengan kerjaya dia, ia satu benda yang menjadi nilai tambah ataupun added value supaya dia boleh bawa, sebagaimana saya sebut tadi lah, apa yang telah dia belajar sebelum ni, kemudian dia bawa dalam reality life untuk dia mungkin perbaiki, mungkin melihat satu benda tu sebelum ni dia silap pandang, kemudian dia ubah pandangan dia ke arah yang lebih baik. Jadi tak rugi masa, tak rugi wang ringgit, dan dia boleh manfaatkan untuk masa depannya. Dengan syarat dia kena tahulah sejauh mana bidang yang dia pilih tadi. Sebagaimana yang dikongsikan oleh Cik Miro kita tadi, cara pilih kos aliran tu memang sangat penting lah. Antaranya kena berbincang dengan guru, bincang dengan mak ayah. Sebab sebelum ni, boleh saya katakan pada zaman saya lah, SPM tahun 2000, kurang pendedahan ini dia ada. Jadi selepas pada tu mungkin tahun start 2010, 2015, barulah ada fokus bidang kepada pelajar-pelajar ni sendiri. Jadi sebenarnya pada masa sekarang ni adalah satu benda yang sangat baiklah kepada pelajar-pelajar calon SPM untuk betul-betul lihat apa sebenarnya hala tuju dia, apa sebenarnya yang dia boleh fokus dalam kerjaya dia. Okey, terima kasih Labu. Ya, macam saya cakap tadi, pemilihan kos adalah sangat penting. Takut kita terpilih atau tersalah pilih. Macam ni, kalau peribahasa orang Melayu biasanya buat macam ni, terlajak perahu boleh dahulu, terlajak kata tak boleh. Kurang macam tu kan. Kalau kita tersalah pilih, maksudnya Macam kita salah macam dah tak. Terlajak perahu boleh Boleh diundur. Terlajak kata buruk padahnya. Ya, ustaz juga tahu. Kalau ni nak tanya Cik Lan, macam mana kalau let's say macam kita tu belajar benda lain tapi kita kerja benda lain, adakah benda tu macam merugikan ataupun ada macam apa orang cakap, saya pun tak dapat katanya tu, macam di sebaliknya tu, kebaikan di sebalik tu, macam tu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ruslan, saya nama Cik Lan. Dia tukar nama Cik Lan tak? Saya tak berapa selesa panggil saya Tuan. Okey, thank you. Apa nama, saya macam ni, pandangan saya agak berbeza sikit lah. Saya rasa kan, the best way to handle this thing ialah tanya diri dulu apa yang kita minat. Kan? Ni siapa pula Mike Ross ni? Okey, jadi maksud saya sini, kalau misalnya kita ada satu perasaan kita nak bidang sesuatu, kan? Macam saya dulu, saya macam you all masih muda lah banding dengan saya. Saya dulu SPM tahun 80-an, awal 80-an lah. Cik nak sebut betul-betul tak mahu sebut. Kan? Jadi dulu tak ada career counselor apa, semua tak ada. Saya pun tak tahu yang macam mana saya boleh jadi engineer. Kan? Jadi dia sebenarnya saya apply saja. Saya tengok apa benda kerja engineer ni kan. Saya dapat buku daripada UM. Buku dari UM tu dia macam ada booklet tu, dia macam tunjuk cara nak isi borang. Saya tengok apa dia kerja jurutera ni, macam best pula kan. Tapi hati tu ada juga nak jadi doktor, tapi pasal tak tahan tengok darah tak boleh fikir pasal darah. Jadi tak apalah, try tengok ambil high engineer. Dia macam tu lah. Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni terlalu banyak information. Kita dihujani oleh information demi information dalam internet, dalam majalah, dalam TV, semua orang bercerita. Kita ada guru counselling dan sebagainya. Saya rasa yang paling baik ialah kita tengok siapa diri kita dulu. Jadi anak-anak muda ni kena tahu dia punya skills yang dia ada, ya.
apa skills dia, apa yang dia minat. Katakan di masa peringkat form 3 dulu, daripada form 3 lagi kena tahu minat apa. Minat geografi ke, minat tu ke. Dia di situ dia akan mula kita membentuk career kita. Kadang-kadang ibu ayah suruh kita buat benda ni tapi kita tak seronok. Jadi jawapan pada Labu tadi kan, katakanlah dia minat benda ni tapi dia buat benda lain, dia terpaksa melalui zaman dia ada rasa geseran dalam hidup dia. Okey, dia terpaksa menghadapi benda tu dengan kadang-kadang tak redha. Bila tak redha kan, dia nak study pun tak berapa minat, dia nak bekerja pun tak berapa minat. Kan sebab apa, dia punya diri dia nak benda ni tapi dia tak dapat nak buat benda tu. Benda ni pernah berlaku kat saya lah, tapi benda ni perkara kecil lah sebenarnya. For example, saya ada engineer, saya minat electrical. Tapi kursus pada ketika itu, kursus yang ditindik oleh saya adalah kursus electrical, tapi di luar negara dia tutup. Electrical pada ketika zaman saya tu ditutup. Jadi hanya orang putih saja boleh masuk. Hanya orang tempatan saja yang boleh masuk kursus electrical. Jadi saya terpaksa pilih masa tu. Jadi boleh bayang tak? Saya terpaksa tukar. Saya dah fikir engineer dah ni kan. Duk fikir benda kot, welding soldering kot kan. Jadi rupanya tukar course lagi. Dia terfikir macam mana aku ni boleh adapt kata kan. Jadi bila jadi macam tu, dia ada geseran lah sekejap. Kan geseran dia, Allah macam ni nak kena tengok apa benda subjek-subjek dia berbeza daripada apa yang kita jangkakan. Jadi nasihat saya lah pada mereka-mereka yang terpaksa ambil subjek-subjek yang lain daripada apa yang dia minat tu kan, sabar seketika. Jadi kalau tak mau lalui geseran tu, cuba tanya diri dulu siap-siap. Masa form 3 tu dah kena tanya diri. Aku ni minat ni ke, minat ni subjek apa ni, subjek ni kan. Dan pada ketika tu dah start kena cari dah kerjaya-kerjaya yang available. Ada orang tak tahu pun apa dia actuary science. Contoh kan, actuary science. Dan bila terpilih actuary science, dia macam apa benda ni nak kena buat. Ada statistik banyak disendat kan. Bela je. Jadi tapi ada orang minat statistik kan, dan benda-benda macam tu boleh jadi benda yang bagus untuk orang yang minat statistik lah. Ada orang pula katakan dia tak minat apa nama bidang ni kaji batu kan. Geologi ya, dia tak minat kaji batu kan. Contohnya kan, dia kena pergi buat kaji batu. Dia tiap hari tengok batu, dia boring lah. Memang macam tu, kawan saya dia buat geologi. Dia minat kaji emas, dia tak nak kaji batu. Kaji batu. Tapi ada orang minat boleh jadi macam masuk kerja Petronas dan sebagainya kan. Geologis kan, engineering geologis. So itulah pada pandangan saya, mulai sekarang cuba kita tanya diri kita. Kita ada 8 intelligence actually. Ini cerita ni kan panjang tak apa kan, cerita ni tak apa. Kita nak habis masa pukul 10 orang kan? 10.30. Oh, 10.30? Okay. Sebelah. Hai, sebelah pula panjang tu. Okay, kita ada 8 intelligence. Yang ni dia panggil theory of multiple intelligence. Jadi kalau boleh kita cuba tengok kita punya intelligence kita tu kat mana. Terima kasih ya Cik Ashurah, syukri Puan Ashurah. Di mana kita punya minat kita tu. Sebab minat kita tu dia berkait dengan intelligence. Sebab tu kan bagi saya nak bagi tahu kan, peringkat sekolah sebenarnya dia sangat-sangat, ini kalau saya cakap memang orang marah. Saya di peringkat universiti tu saya dah bagi tahu. Orang Melayu dia kuat sikit otak dia belah kanan. Dia strength dia right brain. Right brain ni kepada ke arah creativity. Contohnya musical. Okey, orang Melayu sangat suka musical. Dexterity, dia banyak bergerak. Orang Melayu suka benda-benda yang bergerak, main bola semua, dia cukup terror lah benda-benda yang tu. Okey. Orang Melayu suka melukis. So those are the right skills, right brain skills. Jadi bila saya cakap benda yang tu kan, tetapi ujian kita banyak testing left brain skills. Jadi orang yang tak berminat left brain skills ni agak ketinggalan ke belakang, bukan sebab dia tak cerdik, tapi dia tak diraikan multiple intelligence dia tu. Jadi saya bagi tahu kan, saya nak pada peringkat saya mengajar kat universiti, saya pernah bagi tahu pada VC pun saya pernah address benda ni. Melayu adalah right brain. Kan kita kena buat kurikulum yang banyak mencetuskan right brain. Melayu suka study dalam makmal. Melayu suka masuk benda-benda yang hands on. Those are success bagi Melayu. Kalau mathematics dia nak belajar, dia kena belajar secara hands on, bukan secara hafal formula this and that. Kan dia bukan tak ada orang yang boleh hafal, ada, saya pun boleh hafal jugalah maksudnya kan. Maksud saya generally orang kita ni orang yang ada talent creativity. Tapi kita di sekolah tak diraikan, bukan sebab apa, sebab subjek sudah pada dulu-dulu banyak kepada subjek berbentuk hafalan, banyak pada subjek yang berbentuk matematik ni kita patut buat.
Tapi cara nak belajar matematik tu mesti cara yang menurut natijah kita. For example, Melayu adalah naturalist. Naturalist salah satu multiple intelligence Orang Melayu nature, dia kuat nature. Dia suka bermain dengan binatang contohnya. Dia suka masuk dalam hutan dan sebagainya. Those are the skills yang boleh digunakan untuk belajar fizik. Ini yang kita tak tahu. Jadi Profesor Howard Gardner ni telah tahun 86 dia mendedahkan teori multiple intelligence. Pada ketika itu bila saya dapat jadi lecturer, saya cuba menekankan konsep ni dalam pendidikan saya lah. Saya cuba banyakkan pelajar-pelajar saya di luar. Maksudnya engineering, memang nak engineering, tapi engineer ni saya akan arrange, saya akan suruh mereka berlatih call kawan-kawan saya engineer juga. Kan contohnya jurutera MAS, jurutera di KLIA contohnya, saya akan arrange dan saya akan bawa mereka hands on pergi tengok macam mana masuk dalam saya suruh student saya duduk dekat kerusi pilot tu. Sebab kami masuk Malaysia Airlines, kawan saya engineer Malaysia Airlines, jadi saya arrange dengan dia, saya nak student saya setiap orang duduk di kerusi pilot dan tengok apa benda yang yang pilot buat. Jadi ada hands on tu, rupanya dia pun seronok. Jadi pembelajaran di luar kelas ni sangat penting sebenarnya. Pembelajaran melawat kilang-kilang kan, sangat penting. Jadi anak-anak di sekolah bagi saya mesti banyak pendedahan macam ni. Kalau tak dapat nak pergi keluar sekolah kan, dia boleh buat video-video sekarang ni yang bagi cerita-cerita pasal how things are made. Contohnya kan. Gambaran. Jadi banyak kan gambaran. Macam mana orang buat kek, kenapa kek tu boleh naik. Jadi dia akan tarik orang minat belah-belah culinaries kan, ataupun macam mana travel tu macam mana dengan travel tu kita boleh membuka minda, dia akan tarik orang, these are the things yang teknologi sekarang dah membolehkan kita belajar benda-benda itu. Jadi bila kita belajar benda-benda itu, matematik ni jadi mudah. Sekarang ni kalau saya mengajar masa saya mengajar budak-budak nak buat DY/DX, kalau siapa tahu integrasi kamilan dan kerbedaan lah, saya tak tahu sekarang panggil apa, integration and differentiation. Kalau lah saya boleh patah balik masa saya, contohnya saya nak ajar student saya, bila student saya ni saya tunjuk DY/DX tu, saya bagi dia example kenapa DY/DX is so important. Jadi kalau kita boleh bagi benda macam tu, saya rasa anak-anak Melayu akan cepat tangkap additional mathematics. Ini pandangan saya. Saya potong. Cik Lai, saya kata betul yang Cik Lai kata buat melawat keluar tu. Sebab apa? Kalau kata masa SPM dulu ditunjukkan saya minat, siapa yang kelas engineer, maybe pi engineering class, bawa lah pi ke tempat-tempat engineering, maybe di airport ke, di kilang ke. Untuk yang science stream, kami pun tak ada pendedahan. Yalah semua masuk science stream nak jadi apa? Katakanlah mostly kalau kata nak jadi doktor, okey doktor, tapi tak ada. Doktor tu hanya dalam otak je, tapi kita tak tahu kena melawat hospital ke. Then waktu masuk forensik exam pun, masa saya di UKM, bukan forensik exam, masuk ke forensik punya makmal waktu saya di UKM. Kalau kata buat masuk awal di SPM, maybe dah boleh trigger kata, "Ui, syok lah kerja ni, kena pulun lah." Yes. Tapi benda tu tak ada, kita tak nampak. Betul. Itu yang saya tak mau potong masa ustaz dengan labu dengan Amirul ni, tapi bila cerita macam tu kan, pasal Amirul cakap pasal cerita pasal forensik ni, saya nak bagi tahu anak-anak ni saya bukan kata saya ni bagus sangat, tapi saja nak cerita pengalaman di luar negara. Saya masuk sekolah di sana sebenarnya. Saya masuk form 6 di sana. Jadi sempat merasa sekolah. Tapi yang peliknya saya tengok budak-budak form 4, form 5 di sana, mereka belajar mata pelajaran 4-5 saja. Maknanya mereka dah boleh pilih stream yang mereka minat pada peringkat awalan. Jadi sekolah menengah sekolah menengah. So burden dia tak besar macam kita. Kita ni burden dah banyak, burden dengan cikgu-cikgu lagi kan. Lepas tu belajar segala tok nenek. And then hampir separuh belajar sampai 20 subjek pun dah saya dengar kan sekarang ni. 15, bayangkan 10 subjek 5 tak pakai. What's the point? Dan lepas tu kita tengok student kan sekarang ni, betul lah 4,000 orang je yang SPM baru ni, 4,000 fail. Tapi jangan lupa yang dapat 1 G dengan 1 E, hampir 200,000 orang. Ramai. Saya alumni G. Bukan kata betul. Masalahnya sekarang ni kita kena benda macam tu dah daripada zaman dulu. We should entertain budak-budak yang tak dapat dia rasa rendah diri because of that. Sebenarnya saya dah belajar, saya dah mengajar
anak-anak orang putih dan anak-anak orang Melayu, dan saya berani cakap di sini, saya dah bagi tahu banyak kali, anak-anak orang Melayu sama geliga otaknya dengan otak orang putih. Masalahnya kita tidak diberi pendedahan kreativiti yang berlebihan. Kalau tidak, banyak lagi orang Melayu akan berjaya, insya-Allah. Saya tengok ni ada Puan Ashurah komen ni. Dia kata ada hari kejayaan, pameran kejayaan. Saya rasa dulu saya tak ada pun. Ada pun kadang-kadang je. Dia tak semua tak- sekolah. tak semua. Based on budget Kalau juga. Sekolah tu rajin buat, ya ada. Kalau sekolah tu tak rajin, Rajin tu depend pada cikgu pula. Cikgu tu ada experience dah nak buat kan. Macam Cik Lan untung lah masa tu dia pun dapat lecturer yang dah biasa duduk overseas, bawa pergi jumpa engineer, then happy lah kan. So bagi macam tu lah. Ni nak soalan yang seterusnya ni. Tadi mungkin ustaz ke apa boleh jawab. Tadi kita cerita pasal pelajar-pelajar yang bernasib baik, keputusan dia baik. Tapi bagaimana pula kalau let's say macam pelajar-pelajar yang keputusannya kurang cemerlang? Yang ni macam mana kita nak handle benda ni? Ataupun Gagal ke kurang cemerlang ni? Kurang cemerlang. Kita tak boleh cakap gagal, kita cakap kurang cemerlang. Nasib dia ni macam mana? Secara peribadi, saya jawab dulu. Silakan. Ni secara peribadi saya melihat cemerlang ataupun tidak itu itulah satu penilaian mungkin di atas kertas, mungkin pada pandangan individu, mungkin pada pandangan pembuat dasar kerajaan dan sebagainya. Yang paling penting ialah kurang cemerlang itu patut diletakkan di atas diri orang itu sendiri. Kalau orang tu rasa dia kurang cemerlang dan memang dia menganggap kurang cemerlang dan dia rasa dia nak buat lebih baik, nak cemerlang selepas itu satu benda yang positif lah. Adapun orang yang mana dia dapat result kurang cemerlang, lepas tu yelah dia rasa stres, dia rasa tertekan, kemudian dengan mungkin tekanan daripada keluarga. Pernah terjadi kes di mana pelajar nak bunuh diri, tak kisahlah dia Muslim ataupun tidak, tapi sampai peringkat hilang iman, hilang pedoman dalam hidup ini, sebabkan dia memilih jalan yang sebenarnya jalan yang paling gelap lah dalam sisi kehidupan manusia. Jadi pada saya semestinya golongan pelajar yang kurang cemerlang ni turut diberi perhatian, turut diberi penekanan juga oleh pihak sekolah yang mana telah keluar result, khususnya dalam peperiksaan setelah hari sekian hari keluar result, ada pelajar cemerlang, ada pelajar yang biasa, ada pelajar yang kurang cemerlang, gagal dan sebagainya. Jadi sekolah jangan fokus pada, yelah kadang-kadang sekolah pun dah diberi bebanan tugas itu ini, tambah pula sekarang dengan PDPR-nya yang berlanjutan kadang-kadang sampai ke petang, lepas tu guru pun dah burn out kan, dah bukan work out, kalau work out bagus, ni dah burn out, dah letih sangat, jadi nak fikir pula pelajar-pelajar yang ke belakang ni. Jadi saya melihat satu cabaran jugalah kepada pihak sekolah yang seharusnya dibantu, didorong oleh pihak lain juga untuk sama-sama melihat pelajar yang kurang cemerlang ni, dan semestinya di peringkat agensi kerajaan pun dah ada pelajar-pelajar yang kurang berminat dalam bidang akademik, mungkin boleh fokus pada bidang kemahiran seperti IKM, kemudian kita ada Giat Mara, kemudian ada peringkat college community yang lebih pada hands on lah. Jadi semua ni benda tu dah ada, cuma cabaran utama ialah sejauh mana pelajar-pelajar ini diberi pendedahan, itu satu. Yang kedua, sejauh mana pelajar ini faham. Nak bagi faham ni pun antara cabaran lah. Sebab itu antara doa Nabi SAW ialah Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkannya kepada agama. Maksudnya nak bagi faqih ni satu benda yang mencabar juga. Dan perlu doa, perlu usaha. Tak mampu dengan cara sekadar duduk, sekadar menunggu guru, tak berusaha, tak mencari. Saya tertarik dengan apa yang Cik Roslan kongsikan tadi tentang subjek yang begitu banyak, sampai berbelas-belas, berpuluh-puluh. Antara perkara yang menjadi permasalahan di sini ialah fokus. Fokus itu hilang. Jadi pelajar ni, contohnya pelajar itu minat bidang pengiraan, matematik, hisab,
mereka juga didedahkan dengan subjek-subjek yang lain. Pun begitu, tidaklah menjadi satu kesalahan dipelbagaikan subjek dalam SPM ataupun PMR dan sebagainya. Cuma yang menjadi masalahnya dia tak boleh fikir, dia tak boleh fokus. Pelajar ni semua benda dia nak tumpu, semua benda dia nak dapat A, semua benda dia nak dapat result yang baik. Menyebabkan mungkin ada result yang tak bagus, result yang bagus, result yang cemerlang, result yang tak cemerlang. Jadi di sinilah perlunya tangan-tangan lain, tangan-tangan untuk support pelajar cemerlang ini. Sebenarnya pada saya cukup banyak dalam suasana pada saya lah PKP ni, ruang-ruang sebegini, perbincangan ilmiah sebegini di media sosial banyak diwujudkan. Jadi sebenarnya ramai orang nak tolong, ramai orang nak bantu. Cuma saluran tu kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang betul ataupun tidak, kadang-kadang try and error. Jadi pada saya perlulah golongan pelajar-pelajar yang kurang cemerlang ni dibantu, diberi tunjuk ajar dan diletakkan dalam satu grup. Contohnya lah, katalah satu hari kelas sekolah tu dalam katalah ada 7 jam, 1 jam diperuntukkan untuk pelajar-pelajar yang mungkin kurang bagus dari sudut akademik, difokuskan kepada pelajar-pelajar ni untuk cerita tentang kemahiran dan dipanggil, bukannya guru. Ni nasihat saya lah pada guru, pada kaunselor. Panggil orang luar. Ya, tak ada bajet. Ada bajet itu cerita nombor 2. Yang boleh diuruskan selepas tu. Panggil orang luar yang boleh bagi pendedahan. Siapa dia? Tak lain tak bukan tuan yang kacak yang pakai baju biru tu lah. Bagi pendedahan. Saya pun sikit sebanyak bolehlah tolong cucuk mic, buka laptop kan, tunjuk supaya mereka ni nampak dunia luar adalah Ustaz ni pakar dia pendidik sebenarnya. Saya foto state dokumen boleh nak bagi kat student. Hand out. Jadi mereka kurang pendedahan secara realiti. Mereka banyak pendedahan secara fantasi di dalam buku. Ya, sekali lagi saya tekankan tidaklah salah beri penekanan tersebut, tapi why not? Orang luar ni sanggup membantu, memberi pendedahan secara percuma. Kalau nak bayar pun setakat RM200, RM100, RM50 dan adalah amount tertentu yang memang tak membebankan. Dan orang ni penting untuk pelajar-pelajar ni tahu boleh jadi usahawan dengan contoh. Kalau tempat saya ni ada tempat pengusaha kumpul barang-barang kita semula. Dan mereka ni kalau kita lihat dengan selekehnya dengan itu, tapi dilihat pendapatannya, kita pula rasa selekeh, kita pula rasa lekeh. Kerana apa? Kerana mereka punya pendapatan sangat tinggi. Kerana pendedahan itu tak ada. Inilah realiti yang sepatutnya ditonjolkan, dimuat naik di hadapan berbanding sekadar pelajar cemerlang dan sebagainya. Iyalah tak salah kita tunjuk pelajar cemerlang, kita nak pelajar-pelajar lain selepas itu juga cemerlang, tapi cemerlang tu jangan sekadar cemerlang atas grade A di atas sijil, tapi grade D pada akhlak dia, pada sikap dia, pada perangai dia. Contohnya lah, dah hebat, dah bagus, dah jadi pegawai kerajaan, sombong, dah jadi guru tak kira lah guru besar ke, guru kecil ke, pengetua besar ke, pengetua cemerlang dan sebagainya, mereka tak mengindahkan pandangan daripada orang-orang lain. Ini sikap yang kita rasa tak nak ada lah pada orang-orang yang menyatakan dirinya cemerlang, tapi sebenarnya dari sudut peribadinya tak cemerlang. Jadi balik pada isu yang saya katakan tadi, perlu diberi penekanan, bantuan, dorongan kepada pelajar-pelajar yang kurang cemerlang ni untuk mereka lihat hala tuju mereka supaya mereka dapat menjadi manusia yang berguna kepada negara, kepada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Terima kasih Labu. Wah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Panjang juga dia punya penerangan tadi. Saya panjang, minta maaf, tak ambil masa orang. Tak ada masalah Ustaz. Sebab kita tidaklah memukuskan untuk pelajar cemerlang saja. Kita kena fokus untuk pelajar yang kurang cemerlang juga. Sebab kalau kita tak fokus, siapalah yang akan membantu mereka-mereka ni kan. Mungkin saya akan bacakan komen and then saya akan tanya soalan seterusnya. Dekat sini, setuju Ustaz, ada ramai orang di luar sana yang sanggup buat sharing tanpa bayaran.
Ya, Alhamdulillah banyak juga kita tengok. Atau mungkin token saja. Cuma cikgu-cikgu perlu lebih proaktif dalam mencari ahli profesional dalam bidang masing-masing. Ya, kadang-kadang kita pun terbuka juga untuk, let's say kalau macam ada sekolah-sekolah ke apa ke yang ingin menjemput ke apa ke untuk bagi sesi sharing, adalah sangat-sangat digalakkan untuk pelajar-pelajar sekolah untuk macam expose kepada benda-benda lain, expose kepada kerjaya ke, expose kepada bidang pembelajaran. Okay, saya satu lagi saya baca dekat sini yang pasal kurang cemerlang tu, mungkin ni daripada Ashura Shukri, mungkin kurang cemerlang dari segi akademik ataupun keputusan ini, tapi lebih cemerlang dalam sukan dan kurikulum. Setiap pelajar ada potensi masing-masing dalam boleh masuk aliran vocational. Ya, betul, sebab kita, kalau let's say cakap, betul-betul saya sangat setuju, sebab kita tak nak kita cemerlang dari segi akademik sahaja, tapi kita nak cemerlang dari segi kemahiran dan sebagainya. So mungkin nak tanya Amirul pasal yang form 6 ni. Kalau macam tadi cakap kan, Amirul ada dapat keputusan kurang cemerlang. Macam mana Amirul? Masa fosik aku cemerlang kot. Macam mana yang cemerlang tu? SPM. SPM. Aduh. Dia macam ni, kalau untuk yang pelajar yang kurang cemerlang, dia banyak tempat dia boleh masuk. Kalau dapat universiti, alhamdulillah boleh masuk, alhamdulillah lah boleh pursue diploma. Dan diploma pun banyak tempat, universiti boleh, politeknik, private. Okay, macam saya dulu lepas SPM, bila gagal ni, mak dengan abah bawa pergi USM isi borang untuk jadi Gagal MA. ke kurang cemerlang Amirul? Bagi aku gagal lah. Dan aku bounce back lah, yang tu yang penting. And then mak abah aku bawa pergi ke USM, suruh ambil borang untuk jadi MA, nurse lelaki waktu tu keperluan. So mak aku dia macam tak bagi lah. Dia kata sekali orang tanya anak lelaki kerja apa, jadi nurse. Dia macam sikit lah kan. So aku tak apalah. Tapi Asad. Tapi bila dah politeknik aku dapat offer juga, accountant, tapi tak minat sebab matematik. So aku tak mau. Waktu tu aku dah setahun dah duduk dekat Fonsik. Okay, lepas tu bila dah settle universiti pula settle, pasal nak ambil ke mana, last sekali aku pilih Fonsik lah. Dengan keadaan yang berat hati tu, aku ambil jugalah Fonsik tu. Dan masa tu baru start discover apa yang nak buat. Tapi ada satu juga yang kawan aku, depa SPM tak score juga, tak cemerlang, tapi depa terus start kerja. Either depa masuk askar ke, masuk polis ke, tu pulang. Ada yang pergi kerja Pizza Hut. Tapi dia, waktu aku di Fonsik, aku bawa motor dekat Sungai Petani, aku sisih dengan dia runner untuk Pizza Hut. And so tapi after aku dah habis Fonsik, aku duduk di EU, aku balik cuti SEM, aku jumpa dia dah duduk dalam restoran, dah jadi something like manager lah, assistant manager, maybe branch manager. So waktu aku duduk belajar, dia duduk puluh kerja dah. So bagi aku, kalau kata ada untuk yang kurang cemerlang ni, walaupun dia kata maybe akademik dia tak minat ke, then hang kena fight dengan mak ayah hang lah, hang nak kena explain benda tu. Tapi kalau dia kata maybe dia nak kerja, then hang kena punya startup hang nak kerja tu, memang hang kena betul-betul pulun lah. Sebab apa? Yalah, kalau yang duduk universiti, depa pun go for higher up lah, dia duduk makin naik. So kalau hang start daripada kerja daripada bawah, start lepas SPM, hang pun makin naik. So bila kami keluar U, maybe hang ada somebody lah dekat hang punya institution tempat kerja tu. And so yang tu aku tengok pergerakan member aku, walaupun dia tak sambung belajar. Bagi aku kata yang tu excellent. Kok mana pun kalau tak mampu untuk proceed dengan akademik, kalau boleh kerja kena rajin. And carilah whatever kerja yang boleh apply, company yang strong, start dengan bawah dulu, and you dapatkan experience, then you ladder up next sikit, then maybe one day sama macam ustaz yang kata tadi lah, and still jadi excellent juga. Nampak dia selekeh tapi dia somebody. So dia lepas SPM tu, kalau kata ada orang kata exactly hang punya memang last lah, hang ni tak ada masa depan lah kalau hang gagal ataupun kurang cemerlang, aku tak setuju lah.
Sebab dia still ada banyak option. Cuma waktu lepas SPM tu selalunya baru otak hang nak terbuka balik. And baru hang tahu alamak gagal lah, hang kena pressure, kawan-kawan hang PU hang tak boleh pi, and mak ayah yang pi hang rasa benda tu. Kawan-kawan balik cuti SEM, aku duduk ada kat sekolah lagi. And kawan-kawan balik cerita macam-macam lah. Mereka buat diploma macam engineering ke whatever. Hang nak cerita apa pasal sekolah? And dia jadi tak ni. Tapi actually STPM tu exam yang paling payah kat dunia lah yang aku pernah tahu. And even kalau kata diploma dengan STPM, kalau nak apply di U, dia pun tengok result STPM dulu. Ya aku tahu, kena check dengan cikgu-cikgu yang sekarang. And so kalau kata berakhirnya di SPM, kalau kurang cemerlang, don't worry lah. Lepas tu jauh lagi perjalanan, and then boleh capai benda yang hang nak. Tapi hang kena tahu hang nak minat apa lah. Kan, kalau hang minat akademik, hang still nak continue, hang kena tahu nak ambil apa. Kalau hang minat nak kerja, hang kena tahu hang kena cari pengalaman. And ada juga start di cafe, Pizza Hut, whatever. Dia start dengan bawah je, betul macam aku cakap tadi. And so pada aku, don't worry lah. And it's not the end. Boleh continue. Aku alhamdulillah fokus pada akademik. Apa yang aku nak di STPM aku dapat, dan alhamdulillah grad, nasib baiklah grad kan. Alhamdulillah benda tu aku plan daripada awal. So kalau selalunya lepas SPM ni, kalau gagal ni, jangan simpan seorang-seorang. Pilah cari kawan-kawan nak menyembang ke, cari kaunselor kan. Ustaz Zah pi tanya balik kan. Kalau ada adik-beradik macam Cik Lai ke, tanya balik kan. Jangan simpan seorang-seorang. Kadang-kadang mak abah dia frust, dia bantai lah. Macam mak pak aku senang lah dia cakap lepas SPM aku gagal. Menyesal yang tak ambil tuition. Buang duit ya tu memang sakit hati. Ya bukan sakit hati lah, boleh teriak tau. Ada. Tak mau explain lah, dah tutup kamera. Mana dah? Betul-betul ya? Ada saja. Layak mata. Oh. Aduh. Saya nak cerita sikit boleh tak, Labu? Sila. Apa nama, pada pandangan saya kan, kita tak patut panggil pelajar tak cemerlang. Okey. Betul. Sebenarnya kita patut panggil pelajar belum cemerlang. Pasal dari segi Islam, Iqra' tu sebenarnya ialah belajar. Actually Iqra' menekankan kita bacalah tu is actually pembuka pada pintu ilmu. Dan bila kita sebut pasal pintu ilmu, dia bukan setakat dapatkan sijil. Jadi pelajar-pelajar yang dikatakan tak cemerlang ni sebenarnya dia belum jumpa kecemerlangan dia. Jadi kita sepatutnya membuka paradigma yang baru pada mereka-mereka ni. Jadi bagi pandangan saya, kalau kita boleh bagi diorang ni, kita panggil diorang pelajar-pelajar yang belum cemerlang, kita bagi tahu kat diorang, untuk nak berjaya masa depan, pintu ilmu masih banyak terbuka. Bukan bergantung pada sijil untuk bekerja. Zaman akan datang ni, dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, dia panggil Industrial Revolution 4.0, and this is called, saya ni selalu bila cakap dia campur-campur orang putih Melayu, minta maaf. Saya Tak apa. Kan? Dia Cakap Farsi minta apa kan? Orang dengar je, orang tak balas. Jangan cakap Jepun yang kita faham. Okay. Industrial Revolution 4.0 ni, 4.0 ialah dipanggil the last industrial revolution ever. Okay, maksud dia selepas ni tak akan ada lagi Industrial Revolution 5.0 ke 4.1 ke. Sebabnya AI, Artificial Intelligence akan take over. Okay, AI akan buat AI yang lain. AI sekarang ni dah buat macam-macam dah. Dan kalau tuan-tuan buat deep research into this kind of technology, this technology kan akan datang ke Malaysia satu masa nanti. Maka kan education system kita kena meraihkan pelajar-pelajar yang belum cemerlang ni tadi. Okey, pelajar-pelajar yang cemerlang tak apa, dia so-called cemerlang ni pun nak pergi sana kan, tak apa. Tapi pelajar-pelajar yang belum cemerlang, dia boleh melihat area-area seperti programming, area-area seperti macam mana skills of robotic skill. Dia sebenarnya bukan heavy engineering. Sekarang ni modul-modul untuk buat robot tu dah ada. Budak-budak tadika sekarang ni di Amerika, dia orang dah boleh beli robot-robot modul dan belajar pasal programming kecil. Yes. Jadi sekarang ni Industry Revolution 4.0 ni, Industry Revolution 4.0 akan menukar education system kita. Jadi sepatutnya education system kita kena bersedia untuk berubah. Dan berubah bukan berubah kecil-kecil, berubah besar-besaran.
kita kena raikan multiple intelligence. Maknanya budak-budak ni tadi jangan paksa sampai 10 subjek ambil. Suruh dia orang streamkan dulu pada peringkat awal, peringkat form 2, form 3 tu pilih stream and pilih 5 subjek, 5-6 subjek. Tak perlu ambil banyak-banyak subjek bagi saya. Kan, because itu membebankan dan menghilangkan fokus dia, dan bagi kita bukan lemah matematik, kita tak diberi peluang hafalan. Saya nak bagi tahu perkara ni sangat penting bagi saya lah pada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu adalah ilmuwan. Cikgu-cikgu sangat letih dah sekarang nak mengajar kanak-kanak. Buatlah macam mana kreativiti. Sekarang ni online, rupanya online lagi teruk nak kawal. Budak-budak sekarang is too advanced dengan dia punya smartphone dia and everything. Dia dah tak boleh tengok buku lagi dah. Buku kan, kalau buku color hitam putih, sorry lah, tak boleh baca. The mind is so different. So we have to change that system. Dia peringkat pada peringkat cikgu lagi, dia peringkat sistem kita, education system, Kementerian Pendidikan kena betul-betul study macam mana Finland boleh ubah sistem dia, macam mana Finland boleh ubah sampai dia punya system is one of the best in the world. Kita sebenarnya ada anak-anak yang kreatif tapi dia belum cemerlang. Kita tak discover dia orang ni. Macam mana kita nak buat? Bagi saya kita patut bagi laluan kepada dia orang ni. Ya, vocational adalah satu pilihan yang bagus. Betul, saya setuju. Tapi bagi saya ada banyak lagi pilihan-pilihan yang kita boleh pendekkan kursus-kursus. Umpamanya sebagai seorang programmer tak perlu banyak heavy duty mathematics. Tak perlu. Dia tak perlu tahu sangat-sangat heavy duty. Dia simple things je. Okay, graphic design, okay, of course lah, the graphic design. But web design itself is a simple thing. Dan akan banyak lagi job-job baru yang akan datang. Okay, contohnya programming untuk drone. Drone akan masuk Malaysia nanti. Drone yang bawa orang ni. I'm talking about drone yang macam taxi tu. Dia akan datang ke Malaysia. Dan kita tak nak anak-anak Melayu ketinggalan belakang hanya kerana mereka punya jati diri rendah. Sebab orang kata mereka failure. They are not failures. They are not tested. Ini yang saya nak bagi tahu. Penekanan perubahan education system sangat-sangat perlu sekarang. Sangat kritikal sebab ramai sangat anak-anak Melayu yang telah hilang jati diri dia. Dia rasa macam low self-esteem, low confidence. So we have to change that mindset. Sebenarnya they are not being tested. Let me tell again ya, anak-anak bukan Melayu, bila dia masuk darjah 1, hafalan dia telah kuat. Sebab dia orang dah hafal characters. Umur 4-5 tahun, kalau tak boleh baca characters, dia tak boleh membaca. Karakter tu, tulisan diorang tu, dia kena hafal. Kita tak, orang Melayu kita kena baca huruf, kita kena susun huruf baru kita boleh baca. Jadi amalan hafalan bila standard 1 kita kalah. Bila sebab tu kan anak-anak Melayu nak buat hafalan kali-kali darjah 1 nak habis kali-kali 12 tak boleh. Sebab kita baru praktis brain kita. Brain kita ni kalau selalu menghafal, dia dah jadi advantages. That's why depa ni actually advantage dah bila masuk kat standard 1. We are now kan, budak-budak Melayu, saya tengok budak-budak Melayu kan yang suka melukis this and that, tak diberi pendedahan yang lukisan tu tadi akan jadi arkitek. Lukisan tu tadi boleh jadi kepada what do you call it, engineer ke apa. From lukisan actually. We have to actually entertain lukisan ni tadi. That's why I said kan, kita tak perlu tekankan terlalu banyak subjek. Kita hanya perlu 5-6 subjek sahaja. Kan, barulah kita boleh fokus macam Ustaz cakap tadi, fokus pada subjek-subjek yang masuk dalam diri, masuk dalam jiwa dia. Pada peringkat awalan dia dah boleh terus pergi. Sebab tu kan, cuba bayangkan budak-budak Melayu darjah 1 sampai darjah 5, darjah 6, dia masih bila cikgu tanya kan, anak murid, okey, apakah warna pen ni for example kan. Perasan tak budak-budak tu, saya cikgu, saya nak jawab cikgu. Tapi bila masuk form 2, form 3, cikgu tanya simple saja. Garis X dengan Y ni menandakan apa dia? Semua diam, semua tak nak jawab. Nampak tak? Maknanya dia punya brain dah out of focus already. Dia punya natural intelligence telah dihapuskan. Bagi saya itu sangat tragedi pada bangsa orang Melayu lah. Okey, jadi pada mereka-mereka ya, yang saya nak bagi sikit lagi, nak bagi tahu, pada mereka-mereka yang belum cemerlang lagi, jangan susah hati, jangan rasa ni, go back to Iqra. Okay, go back. Ask yourself, apa yang aku nak belajar sekarang ni? There's so much information from YouTube. Terlalu banyak. Kadang-kadang saya sendiri belajar YouTube lebih banyak lagi daripada kita baca buku. Contohnya, kita sekarang ni boleh dengar programming punya kelas sejam setengah. Lecturer from Harvard. Bagi free online. Saya boleh duduk tengok.
Yes, saya boleh tengok benda tu dan saya boleh belajar macam mana belah otak. Ada lecturer yang buat belah otak, dia medical lecturer. Kan sebab saya minat macam mana, saya tak doktor, teringin doktor, tak doktor kan, dia ada problemnya. Kan? Jadi teringin tengok macam mana dia belah otak dan dia bercerita. These are the thing, information dah ada. So kan, kita mungkin kena cari cikgu-cikgu kan, jangan burdenkan cikgu terlalu banyak. Cikgu sangat burden. Cikgu terlalu sekarang ni bagi saya sangat-sangat teruk. Anak-anak pula dah jadi macam apa, dah tak boleh fokus dalam kelas. Jadi the young teachers langsung tak nak jadi teacher. Ada dapat degree in TESOL, tak nak jadi teacher. Bayangkan sebab anak-anak murid dah tak boleh dikontrol. So what we have to do is we have to have a psychologist come in. Kita kena panggil banyak bidang. Kita kena ada mindset yang terbuka dan mindset kena ready for Industrial Revolution 4.0 yang kita panggil deep learning sekarang ni. Orang putih semua duk study benda-benda kita dah tertingkat. Saya bercakap terang, saya bukan ampu orang putih tau. Saya bukan ampu orang putih. Please dengar cakap saya. Saya ni kagum dengan orang putih sebab dia ambil Islam. Dia amalkan Islam lebih pada kita. That's why dia ke depan. Dia jaga kebersihan, dia jaga keselamatan. Kita tak ada benda-benda macam tu. Sebenarnya Islam mengajar kita benda-benda macam tu. Kalau kita go back to Islam, kita akan jadi lebih hebat daripada orang putih. Ini yang point saya nak bagi tahu. Saya nampak memang betul ustaz-ustaz berkata kan, kita nampak Islam di negeri-negeri orang bukan Islam. Inilah cerita dia. Sebab kita telah tinggalkan Iqra tu tadi. Kita lupa yang sains dalam Quran is so amazing. Dan yang duk study Quran ni, dia orang. Kita kan sepatutnya kita kena bagi title pada ni, kalau saya cakap ni orang marah sebab saya. Sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah bagi saya mentor saya. Abu Hurairah kuat hafalan, kuat education, selalu study. Bagi saya dia adalah doctorate. Dia adalah PhD sebenarnya, Abu Hurairah. Jadi kita tak mungkin orang macam tu. Betul. So bagi saya kan, jangan tinggalkan Islam, jangan tinggalkan Quran. The knowledge of Quran tu should be should be distributed pada peringkat darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5. Dia akan ajar anak-anak ni become so creative. That's why Islam bangun pada zaman Abbasiyah, pada zaman Umayyad Spanyol, zaman Spanyol, zaman Spain dulu kan, apa dia panggil Spain? Spanyol, lupa dah, Andalus. Okay, itu Umayyad Spain kan. These are cambahan ilmu ni sebab students are free to learn what they want. Kita kena go back to that basic of Quran. Yes, ini saya nak beritahu lah. Okay, itu je lah. Saya tengok ada komen ni Puan Suhaila Sirun. Good sharing all speakers. Just to add, banyak pusat-pusat latihan kemahiran yang sentiasa ada peluang untuk mereka as long as ada kemahuan untuk sentiasa mempertingkatkan. By the way, Puan Suhaila ni adalah HR daripada KISMAC, iaitu Kedah Industrial Skill and Management Development Center. KISMAC ni yang provide macam mana Cik Lan kata tadi, subjek drone. Depa ni aja. Ya, KISMAC Kedah. Saya tadi. Ada Pawan yang previous punya director. Salah kat dia. Kan salah kalau dia. Dia pension apa pension dah sekarang, eksekutif baru. So macam KISMAC depa offer benda-benda macam tu. Depa pergi dengan Aerodyne, ambil depa punya syllabus then provide dekat student. Tapi yang best KISMAC ni masuk tak kena bayar. Depa cari funding sendiri. Alhamdulillah. Oh, saya kata pasal saya jadi lawyer, depa baru tahu dahsyat sistem. Very good. Thank you Puan Suhaila komen. Yeah, thank you so much. I think this is very good lah bagi saya kan. Benda-benda macam ni, anak-anak muda ni kena go and carilah peluang-peluang macam ni. Mungkin dia orang tak nampak kan. Mungkin kena, tapi saya pun bagi tahu pada peringkat persekolahan ni juga, pada cikgu-cikgu sekolah, we have to tell the ni kat upline panggil apa, orang atas. We have to tell them. Management management. Boss. Kementerian kena think very hard. Kita sekarang ni tengah losing the battle, betul-betul losing. We are now Universiti UM pun dalam 64 yang terbaik. UM is 64. UTP, I pun terkejut. UTP is 400 ranking dia. Saya tak tahu macam dapat ranking 100 ni, saya tak tahu. Tapi the point is kan, we have to change the system betul-betul. Kalau tidak ramai, kita adalah bangsa yang kreatif. 60% of penduduk Malaysia adalah bangsa yang kreatif tapi tak realize yang kreativiti tu ada. Maka dia dari low confidence, low self esteem. Tak ada asam. Bila low self esteem, bila bercakap nak menang dia. One day kena panggil cikgu-cikgu ke Amai bagi talk satu.
kita kena jemput panel. Kena jemput. Sebab cikgu-cikgu ni Ah. adalah orang ilmuwan. Tapi sekarang ni saya tengok kan, ramai orang tak hormati cikgu. Ini masalah kita. Bila kita Ya, tak hormat betul-betul, cikgu, tak hormat ustaz, inilah bala yang sedang menimpa. Ini bagi saya lah kan. Kita kena hormat orang ilmuwan sebab Allah Nabi Rasul kan memang respect the ilmuwan sebenarnya. Ini yang jadi bila kita ilmuwan tak Tambahan dihormati. saya sikit Cik Lan. Tambahan saya sikit. Guru dia mendapat arahan daripada atasan, daripada JPN, daripada PPD, daripada kementerian. Jadi mereka ni jadi ejen pelaksana. Mereka ada cara, kaedah ataupun strategi untuk merubah sesuatu perkara, tapi mereka terikat dan terpaksa mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Pembuat dasar yang Ustaz. telah ditetapkan. Ini cabarannya lah. Tapi Yalah, betul. tidaklah menjadi satu kesalahan. Kita boleh brainstorm, boleh bincang benda ini dalam situasi yang lebih baiklah pada saya lah. Dan satu lagi, bila Cik Lan sebut tentang bagi ruang kepada pelajar untuk pilih bidang yang dia minat. Ini pengalaman peribadi saya lah, sekitar SPM tahun 2000 lebih. Apa yang saya lihat ialah kadang-kadang macam saya aliran agama, aliran Arab lah. Aliran Arab ni dia ada dua grup. Satu aliran Arab account, satu lagi aliran Arab sains. Jadi pada waktu itu saya di sekolah, guru bagi pilihan untuk pilih Arab sains ataupun Arab account. Jadi kelas tu daripada 30 orang, tak ramai yang pilih account, ramai yang pilih sains. Mungkin dalam sains dalam 18 orang, account dalam 12 orang. So 18 campur 12 jadi 30 lah. Jadi cikgu kata kalau 12 orang macam tak ramai sangat dalam kelas. Jadi cikgu setelah mana diundi, semua terpaksa masuk kelas sains. Jadi jiwa agak memberontak lah nak masuk ke kelas account pasal kita minat. Tak ada kecewa sampai tak pergi sekolah. Saya tetap boleh move on lagi lah. Apapun saya lihat inilah cabaran dalam dunia pendidikan. Sebahagian beberapa hanya mengharapkan pendidikan formal itu seluruhnya di sekolah, diletakkan di bahu guru sekolah dan sebagainya. Adapun di rumah mereka tak bagi penekanan kerana ibu bapa pun dah bekerja. Kalau suami bekerja okey lagi lah. Ini suami isteri bekerja. Jadi mana mungkin masa mereka nak peruntukkan untuk melihat tugasan anak-anak dan sebagainya. Inilah cabaran yang kita hadapi. Sebagaimana yang soalan labu yang ada pin dekat komen tu, komen ni lah, komen private. Apa nama tadi? Soalan dia apa labu? Pasal pelajar tak berjaya tu, nasib pelajar tak berjaya. Bukan, nombor 6. Dia belum berjaya. Nombor 6. Nombor 6 tu apa? Ini adalah pembelajaran atas talian. Ini nombor 6 dia. Nombor 6 bukan. Untuk sekarang ni. Malaysia mementingkan sistem kedudukan dalam kelas, ya. Ini tak dinafikan. Ini Itu menarik. Tak dapat soalan. Dalam komen. Private chat. Jamrah Cik Lan. Jadi saya melihat itulah dalam dunia semasa hari ini kita nak ubah satu perkara kepada perkara yang berlainan, yang berlawanan terus, ia satu benda yang mencabarlah. Jadi kita kena ambil sedikit masa untuk buat perubahan dalam lingkungan yang kita mampu, dan semestinya peperiksaan yang pemilihan pelajar ataupun cemerlang tak cemerlang ni berdasarkan peperiksaan semata-mata perlu diubahlah. Bukan ini bukan masanya lah. Masa tu dah berlalu. Sekarang ni peperiksaan tu berdasarkan apa yang dia ada, apa yang seorang pelajar tu ada. Sebagaimana macam pengalaman saya nak ambil pelajar praktikal, katalah dalam bidang design, tak semestinya kalau dia pakar design semua benda dia boleh buat. Kadang-kadang design bagus, hasil kerja bagus, tapi akhlak tak bagus, sikap tak bagus, tak tepati masa, selalu bagi alasan. Saya antara benda yang saya tak nak beli alasan lah. Sebab benda tu memang
tak berharga langsung. Jadi bagi alasan, jadi kualiti kerja dia akan berkurang. Jadi benda ni yang patut kita masukkan pada pelajar, bukan sekadar dia hebat dari sudut bidang dia, tapi hebat juga dari sudut akhlak dia. Sebagaimana Sarana Cik Lan tadi berdasarkan formula Iqra. Kalau dilihat isu filem pembelajaran di filem ni, kita ada Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, orang Perak yang belajar, yang sekarang sedang sambung belajar di Finland. Dia banyak bercerita lah tentang isu-isu pembelajaran melibatkan beberapa negara ni lah. InsyaAllah Ustaz, saya akan jemput dia untuk talk nanti. Ya, boleh. Boleh, dia partner dengan Cik Lan, sesuai sangat tu. Best. Saya tak layak. Saya akan turun pangkat lah, jadi viewers je lah. Saya bukan orang ilmuwan. Saya jaga setting je Ustaz. Saya tolong jaga viewers je. Bukan. Saya ingat nanti Ustaz silap ni, saya silap orang. Okey Labu, kembali kepada Labu. Okey. Alhamdulillah. Tadi tu soalan untuk nombor 4 yang pasal pelajar kurang cermat. Sekarang kita beralih pada sambungan. Baru nombor 4. Tadi nombor 4 ni terus kita soalan seterusnya lah. Kita skip soalan nombor 5, kita terus ke 6. Ni sambungan kepada soalan nombor 3 tadi pasal career. Tadi macam Cik Lan ataupun Ustaz ada mention pasal kita nak expose pelajar-pelajar lepasan SPM ni untuk belajar ataupun cari bidang-bidang yang mereka minat. Contoh macam kalau bidang kejuruteraan, kita bawa pelajar tu pergi ke tempat-tempat macam tempat ubah suai ataupun tempat repair untuk kejuruteraan. Tapi kalau buat masa sekarang macam mana? Sebab sekarang ni kebanyakan belajar secara atas talian semua. Saya ada kawan-kawan yang sekarang ni dah semester kedua atau ketiga, tapi belajar secara atas talian. Ni adalah cabaran untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Macam mana kalau ada apa-apa pendapat macam ni? Cik Lan macam mana? Ustaz. Bagi Ustaz. Ustaz. Ada pengalaman. Mic Ustaz. Pembelajaran atas talian. Ya, betul. Ini adalah bukan masalah lah, cabaran untuk waktu sekarang ni. Yelah, antara perkara yang menjadi kekangan bukan sekadar pembelajaran atas talian. Talian itu sendiri pun menjadi rasa tak puas hati di kalangan pengguna. Talian putus-putus Ustaz. Jadi Cik Lan sebutkan tadi hampir IR kapitalis. 4.0. Bukan pelajar sahaja Ustaz lah. IR 4.0, jadi saya tak nampak lagi lah IR 4.0 tu dekat mana. Sebab apa? Sebab isu internet ni pun tak selesai-selesai lagi. Ya, betul. Jadi jelah kekangan yang ada di kalangan pelajar untuk belajar dalam suasana yang sangat terhad, sangat mencabar, sangat minimum kawalan daripada guru, tak ada sistem mentor-mentee. Kalau ibu bapa yang mampu, bolehlah dia sediakan laptop ataupun handphone untuk pelajar tu belajar dalam kelas. Kadang-kadang itulah antara cabarannya, ialah flexibility tu tak ada. Maksudnya sebahagian guru-guru hanya melihat pelajar ni perlu belajar pada hari, contohnya di Kedah, hari Ahad sampai hari Khamis lah. Kalau di negeri-negeri lain pada hari Isnin sampai hari Jumaat. So, why not kalau diubah fleksibel sikit ruang yang ada, buat pada kelas pada hari Sabtu. Sebab apa? Ibu bapa ada Ahad, ibu bapa ada di rumah. Jadi mungkin boleh pantau, boleh beri sokongan kepada anak-anak. Jadi saya lihat dalam suasana pandemik, dalam suasana PDPR ini, perlulah lebih fleksibel lah di kalangan guru-guru untuk membuat sistem pembelajaran, dan juga ibu bapa perlu support. Janganlah dalam suasana sekarang ni nak hantam guru, nak kata guru makan gaji buta. Jadi itu satu pendekatan yang kurang baik lah. Labu, terima kasih. Maybe kita soalan yang ni, soalan tambahan, iaitu macam apakah ilmu tambahan, let's say kalau pelajar lepasan SPM ni dah ke universiti,
apakah ilmu tambahan yang perlu dipelajari selain daripada yang diajar di universiti? Mungkin Cik Lan ada apa-apa pendapat yang nak kongsikan ataupun apa-apa idea? Ya. Sila. Terima kasih Labu. Ini satu yang menarik. Sebenarnya dia bukan ilmu yang tambahan ni, sebenarnya bukan setakat pelajar-pelajar universiti higher learning. Ilmu tambahan ni patutnya diasahkan lagi di peringkat bangku sekolah. Jadi tadi dia macam kita sekarang ni ada masalah online learning for example kan. Sebenarnya tak ada masalah. Contohnya, dalam tempoh 2-3 hari sudah, saya dengan anak-anak muda tim kami ni, kami telah melaksanakan satu projek bersama-sama, projek database. Okay. Projek ni memerlukan pemerhatian dan projek perbincangan. Maka kan bagi saya, kalau kita buat classroom, boleh buat classroom pakai online all that, tapi kadang-kadang student tutup and then dia buat apa benda entah kan. Lepas tu cikgu panggil, contoh kan, Roslan, mana Roslan? Saya ada cikgu, rupanya duduk main game sebelah. These are the things yang happening right now kan. Tapi kan, itu yang saya nak bagi tahu kan. Saya rasa kita kena buat something lebih kreatif. Kita kena berani becoming kreatif. Ini yang saya nak bagi tahu. Banyak benda-benda yang kita boleh laksanakan. Contohnya, kita boleh bagi projek kepada budak-budak pelajar-pelajar sekolah, ya bangku sekolah untuk khidmat, bukan universiti bangku sekolah. Bagi satu projek, suruh dia orang tengok kenapa langit bila maghrib dia colour merah. Ini saya buat dengan anak saudara saya lah, saya buat benda-benda macam tu kan. Dia form 3. Jadi saya akan suruh dia cari dalam database, cari dalam YouTube dan dia kena buat macam Abu Hurairah. Maksud dia kena buat research. Dia kena tahu macam mana datangnya source tu tadi. Dan form 4 saya dah galakkan dia untuk cari di mana source tu tadi. Jadi bila dia dapat benda tu, tugasan dia lebih pada persembahan. Maknanya dia kena present apa yang dia jumpa. Jadi cara pendidikan macam tu, dia satu dia dah reduce cikgu punya workload. Okay. Dia lebih pada student yang buat load tu tadi. Dan student ni kita galakkan dalam group 2 atau 3 dan kita bagi berpada-pada lah, maknanya sesuai dengan dia punya ability lah. Kita bagi job jangan senang sangat, jangan susah sangat kan. Kalau nak banyak tak terlalu sikit. Tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Jadi kita boleh adjust, kita belajar. Kita pun kena kreatif lah sebagai cikgu. Saya tahu cikgu juga ada yang kreatif dan cikgu boleh banyak membantu untuk membuat silibus-silibus. Pada peringkat anak-anak muda yang lepasan SPM, bagi saya yang penting adalah sekarang ilmu perniagaan. Kena banyak study pasal perniagaan. Walaupun walaupun benda tu bukan kita minat dalam bidang tu, tapi elok belajar perniagaan. Sebab dalam Islam, rezeki itu Nabi kata basicnya 9/10 rezeki. Memang ramai orang cakap benda-benda macam ni. 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Tapi orang tak faham konsep kenapa 9/10 tu. Sebenarnya bila kita buat berniaga tu kan, kita belajar banyak transaction. Kita belajar macam mana deal dengan people, kita belajar macam mana honest pada Allah, kita nak belajar pasal integrity, etik dia macam mana, kita kena tahu pasal ni. These are the skills yang anak-anak muda peringkat-peringkat higher learning ni, tak kira lah di college community ke, di vocational ke, kena diberi pendedahan sedikit sebanyak projek perniagaan, kecil pun tak apa. Okey, biarkan dia orang berniaga something, buat satu kurikulum yang suruh dia orang berniaga. Okey, akhir tahun present dalam group. Apa yang dia buat, apa profit dia, macam mana network dia, macam mana jumpa network. These are the skills yang Islam actually encourage. That's the reason Nabi bagi tahu 9/10 rezeki tu bukan kata dia cakap, Nabi cakap sambil lewat. Nabi cakap penuh makna tu. Sebab if you cannot do the business tu, maknanya sukar nak laksanakan integrity. Sebab Nabi ajar banyak hadis-hadis pasal perniagaan. Contohnya itu kita sembang dengan Ustaz kan. Kalau misalnya orang tu ada amanah, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Salah satu daripada hadis yang dengan Ustaz kan, dengan siapa saya bincang baru ni saya terlupa. Okey. Jadi dia contohnya dia boleh, these are the thing yang perniagaan ni dia punya tanggungjawab sangat besar. Inilah yang kita nak didikkan pada peringkat awal supaya kan orang-orang yang desperate ni esok dia tak agree ambil rasuah. Kadang-kadang kesedih tengok tau. Yang masuk rasuah kadang pengarah. Kan? Dan kadang yang dia ambil hanya RM10,000, RM20,000. Kan dah kena. Ya, sedih tau macam tu. Jadi konsep bisnes ni dia macam mendidik kita punya jati diri. Bagi saya lah, that's the reason why Nabi bagi tahu 9/10 perniagaan tu rezeki datang daripada perniagaan.
Nabi nak didik kita tu supaya think big, bukan cakap lepas kat mulut je. Memang everybody kena practice benda tu. So when we do something, cara kita berakhlak dengan orang, cara kita kita present produk kita macam mana, cara kita buat kajian, research di produk. There's so many skills yang kita boleh belajar dalam ilmu perniagaan. So yang tu yang saya nak tambah tadi tu. Kalau kat peringkat-peringkat higher learning, cuba mendalami sikit-sikit tentang perniagaan, ilmu-ilmu perniagaan. Banyak boleh belajar dari segi ilmu perniagaan. Saya tambah sikit yang tu boleh je? Boleh, silakan. Cik Lai kata yang pasal di peringkat tinggi tu belajar pasal learning skill tu pasal business whatever. Di universiti ni kalau kata kita pergi kelas balik kelas, then problemnya you takkan dapat deal dengan orang lah. And actually kalau you masuk persatuan, then persatuan or ada program, you dilantik as a director of what? Director untuk accommodation, contohnya ada satu event untuk accommodation, then ataupun you director on technical, ataupun pengangkutan. Yang paling susah bagi saya adalah marketing dengan protokol. Yang tu kalau you masuk, that one very very add you punya value. And sebab apa? Masa tu baru you tahu macam mana nak deal dengan orang. You nak deal dengan manusia. And kalau you deal untuk you jaga bahagian department marketing, then macam mana you nak convince orang tu supaya sponsor you punya program, then apa you punya program boleh bagi dekat dia, contohnya pengacuan cukai ke, nama dia duduk di banner ke. Then masa tu baru start you punya negotiating. Even saya pada yang first year saya masuk untuk yang event ALSIC ni, Asian Law International Conference. Maksudnya daripada negara-negara luar mereka mai berkumpul di UKM, then kami kena buat program tu seminggu. Dan kena bawa ke Melaka, bawa ke Genting Highland, bawa pergi merata lah, ada conference lah. Saya dapat jaga untuk bahagian teknikal, kena dapatkan Cik Laila, kena dapatkan orang kata apa ni, yang duk LCD monitor tu, yang duk tembak tu, orang panggil apa, LCD monitor aku tak ingat. So nak kena dapatkan dalam 20. So bila nak dapatkan tu, projector, yes, thank you Ustaz. So kalau kita nak dapatkan yang tu, mana nak cari dalam universiti? So kenalah pi tanya dekat tiap-tiap jabatan yang mana ada, kena buat surat lah, kena pi bagi tahu lah kita nak buat yang ni, nak buat yang ni. So daripada situ baru start polish the skill tu, macam mana kita nak start deal dengan orang. So Cik Lai kata kalau kata ilmu berkaitan dengan perniagaan tadi, boleh dapat di universiti. Kalau you ambil subjek perniagaan, saya tak tahulah kalau course perniagaan, tapi kalau you outside from course tu, then you kena masuk persatuan, join the program, buatlah apa-apa event, join persatuan pelajar, then daripada situ baru you tahu macam mana nak deal dengan orang. Situ pun dia ada, bagi saya dekat situ baru saya start untuk business, baru saya tahu macam mana nak negotiate dengan orang. Kalau tak masuk, then saya tak tahu. Pergi kelas, balik kelas, yang tu ialah saya. And cuma dia added value lah. Ada setengah orang, bagi saya student di universiti, dia ada 2-3 jenis. Yang specialnya dia boleh aktif persatuan, sukan, akademik pun dia excellent. Ada yang satu macam saya boleh aktif dua-dua, saya aktif persatuan, tapi akademik saya so-so sikit lah, tak berapa nak excellent lah. Mana-mana you pilih lah, mana-mana. Kalau you boleh buat dua-dua, you memang brilliant lah bagi saya lah. And even dulu pun study pun kadang-kadang last minute baru punya study. And so untuk budak-budak SPM ni yang mana STPM dia nak jam, kalau you tak dapat universiti whatever, you ambil STPM 1.5 tahun, saya tak tahulah ni berapa tahun, that period saja you susah, then masuk you dah senang. Sebab apa senang? Sebab dia SEM punya style lah, semester punya style. Kadang-kadang 6 bulan you puluh buat dulu persatuan apa semua dalam masa 4 bulan, then 2 bulan ni baru you study. Then you study pun study group, and bukannya you study seorang. Kalau you study seorang you pasal lah. And so nak susah tu hanya di STPM tu saja. And diploma pun maybe lah. So diploma pun sistem yang sama. And kalau nak susah that time saja. So you pulun lah macam mana pun. Lepas kalau you dapat STPM, then pulun masuk you lah, yang tu lah. Alright. Okay Merul, nak tambah, kalau pasal ilmu perniagaan ni tak semestinya dalam universiti je. Dekat luar pun ada berlambak yang percuma, yang ada yang berbayar dan ada juga yang percuma. So berlambak. Boleh grab opportunity ni, boleh cari dekat mana-mana ataupun online. Mostly sekarang ni online dah banyak yang free, yang berbayar. So peluang tu ada, cuma kita je yang nak ke tak nak benda tu. So kita pun dah sejam setengah
bersiaran. Alhamdulillah sekarang dah jam 11. So kita boleh kita akan wrap lah kita punya perbincangan hari ni, kita punya live. So kepada yang menonton, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk sesi live kali ni. Ada 8 orang tengah menonton. Terima kasih sangat. Terima kasih banyak. Dan juga yang bagi komen pun terima kasih atas komen-komen yang diberikan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan adakan sesi live lagi. Bila tambah sikit ya, untuk Duri Halaili selalunya buat kan? Duri Halaili selalunya hari Sabtu pula. Hari Rabu dengan Ustaz? dan juga hari Jumaat. Dengan Ustaz, hari Rabu so dan kalau juga hari Jumaat. siapa-siapa yang live boleh tengok lah, no problem. Like page Duri Halaili dan dapat update lah. I think buat dengan Ustaz banyak kan, mostly pasal business and student juga. Tak tahu aku tengok tajuk. Dia topik banyak juga, kadang-kadang ada pasal kerjaya juga ada juga macam tu. So terima kasih Dia banyak semua. banyak topik yang Duri Halaili Marketing Alfalah Wealth ni, dia banyak topik pada anak-anak muda. We focusing supaya anak-anak muda ni kan dapat mempunyai minda yang lebih ni lah, lebih terbuka pada peluang-peluang. Dia bukan kata harap dapat CJ ijazah saja, bukan. Kita nak bagi tahu kepada anak-anak muda, ijazah tu bukan penentu kehidupan masa depan. Kan? Sebenarnya kena explore lebih lagi. Itu yang kita try to bagi tahu tu. Macam tu. I think nanti kita buat topik kewangan, credit card ke apa ke, shock juga. InsyaAllah boleh. Kita kena yang untuk Mark minggu depan pula lah kami akan bersiaran 2 bulan 7 dengan 3 bulan 7. So nanti ni lah kita bertemu lagi. Kita war-warkan. Apa-apa boleh tengok update dekat page Facebook Duria Alfalah dan juga page Islah Training and Consultancy. Kalau ada live kita akan maklum sebelum tu. So terima kasih kerana yang bagi komen. Terima kasih Cik Ali, Cik Muhammad Yuni, terima kasih Asura kerana sama-sama join kita punya sesi live hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya banyak follower Amirul tu. Amirul mantap. Allahu Akbar. Tak ada apa lah kawan-kawan. Dia panggil dia pernah sekali Profesor Kuaziz dia kata kan, one of the speech dia dulu kan, saya dah tua dah, orang tak mau dengar dah saya cakap apa kata kan, masa dia dekat meninggal pula kan. Mungkin saya ada Cik Lan come on lah, Cik Lan you ada peminat baru kemarin. Alhamdulillah, masya-Allah. Tapi nak cakap dia cara orang tua, tak adalah nak capture juga kan. Okey, baik, boleh tutup lah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.